Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asyraqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanihi farud ilayna hajati ilayhi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Nazir Timbalan Setiausaha Bendahari Ahli-Ahli Jurutan Kuasa, yang saya segani Al-Fadil Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, Haji Fazil, dan semua sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah, daripada segumpal darah. Allah Ta'ala tidak sebutkan air mani, sebab ianya di permulaan wahyu, di permulaan ayat yang diturunkan nak ceritakan peradaban Al-Quran itu. Lalu Allah Ta'ala tidak sebut pun nutfah, sedangkan kita ini dijadikan daripada nutfah, iaitu air mani. Allah Ta'ala sebut alaq, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui olehnya. Alhamdulillah. Ayat itu merupakan ayat yang pertama, wahyu yang pertama diturunkan, bukan surah, ayat, bukan surah, ayat. Surah yang pertama diturunkan ialah surah Al-Fatihah. Ini ayat. Wahyu yang pertama di ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beristilah dalam Gua Hira. Nabi menyendiri dalam Gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usianya hampir 40 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi ilham oleh Allah Taala untuk menyendiri, beruzlah, mengasingkan daripada masyarakat Arab Mekah ketika itu, kerana keadaan masyarakat Arab ketika itu amat teruk dalam bergelombang dengan dosa. Bayangkanlah anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup. Ada di antara kabilah menanam anak perempuan hidup-hidup. Berlakunya perzinaan di merata-rata, rasuah, judi dan sebagainya. Orang-orang miskin ditindas. Bayangkan ketika itu penindasan terhadap orang-orang miskin ini, hamba abdi. Bayangkan tuan-tuan betapa teruknya. Mereka letak kepala di bawah, kaki di atas. Kemudian mereka nyalakan dengan api. Jadi keadaan begitu menyebabkan Nabi SAW rasakan ingin menjaga imannya. Lalu Allah Ta'ala ilhamkan Nabi mengasingkan dirinya. Nabi SAW telah memilih
Jabal Nur. Jabal ni makna bukit, bukit Nur, bukit cahaya. Di situ adanya gua, namanya Gua Hira, yang terletak di barat laut dari kota Mekah, lebih kurang 5 km. Nabi SAW pun menyuruh isterinya Khadijah menyiapkan bekalan. Maka Nabi pun naiklah ke Gua Hira tersebut. Nabi beristilah. Istilah ni istilah yang digunakan dalam kitab, mana mengasingkan dirinya. Dan Nabi ketika dalam Gua Hira itu, Nabi banyak bertafakur, melihat akan kebesaran Allah Ta'ala. Nabi tidak sembahyang, sebab sembahyang itu belum lagi difardukan. Sembahyang macam mana sembahyang? Sembahyang tidak ada syariat lagi ketika itu. Nabi pun belum dilantik menjadi Nabi lagi. Adapun syariat Nabi Ibrahim, hanya ada beberapa sahaja syariat yang diikuti oleh orang-orang Arab. Yang pertamanya ialah ibadah haji, ya. Yang kedua berkhitan, bersunat, ya. Bersunat. Itu di antara syariat Nabi Ibrahim yang diikuti oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini adalah daripada keturunan Ismail, anak sulung Nabi Ibrahim. Jadi Nabi banyak bertafakur, banyak memperhatikan ciptaan Allah Ta'ala seperti bulan, matahari, dan Nabi ingat Allah Ta'ala. Bukan kata Nabi berzikir, tidak ada zikir ketika itu, belum lagi. Bila habis bekalan, Nabi turun balik. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab sirah, ada ulama menyatakan Nabi duduk dalam Gua Hira tu paling kurang pun 10 malam. 10 malam. Berdasarkan kepada bekalan yang dibawa. Dan paling banyak pun, paling lama pun 30 malam. Bila habis bekalan, Nabi turun balik. Dan Nabi SAW suruh isterinya Khadijah siapkan balik bekalan. Nabi naik balik. Begitulah rutin Nabi. Sehinggalah sampainya satu ketika, dikatakan pada 17 Ramadan. Tapi belum puasa lagi, sebab ketika itu belum difardukan puasa. Dan ada setengah riwayat kata 24 Ramadan. Ada beberapa riwayat lah. Yang kita ni ambil 17 Ramadan. Kita ambil 17 Ramadan. Walaupun begitu, ada juga negara-negara lain yang ambil pendapat 24 Ramadan. Dan ada lagi riwayat-riwayat yang lain. Jadi tuan-tuan, di ketika mana Nabi SAW sedang menyendiri dalam Gua Hira tersebut, tiba-tiba didatangi satu lembaga yang berupa manusia, duduk depan Nabi betul-betul. Dan Nabi rasa ketakutan sebab tak pernah tengok lembaga itu, dan tak ada orang pun di situ. Kalau kita masuk dalam Gua Hira tu, boleh muat 3 sejadah satu je kan. Dan di tengah-tengah tu ada lubang tu nampak Kaabah kan. Mungkin ramai di antara kita ni yang pernah masuk ke dalam Gua Hira. Yang tak pernah lagi tu, lepas ni lah insya-Allah, yang on the way insya-Allah. Rugilah kita kalau kita tak masuk, tak panjat Gua Hira. Kalau kita buat umrah mungkin tak sempat, tak ada masa, kekurangan masa. Kalau buat haji ada banyak masa. Saya pun sebelum ni tak pernah naik juga. Masa saya belajar di Jordan tu, bila pergi buat haji, buat umrah, memang selalulah sebab dekat, tapi tak naik juga. Yang saya perginya, yang saya panjatnya tahun 2017. Itu pun saya bisa sajalah beranikan diri. Saya kumpulkan kawan saya ketua lah. Saya ketua. Jadi mereka ikut je lah. Saya pun tak biasa juga. Jadi Alhamdulillah lah, berkesempatan naik ke Gua Hira. Dan tak ada masalah sekarang ni kalau nak naik, sebab dia ada track dah kan. Dan dia buat anak tangga sikit-sikit, mudah. Cuma bila sampai di puncaknya itu, di Gua Hira tu, itu tak boleh nak buat apalah. Dia kena melalui batu-batu besar dan batu sempit. Nak masuk ke dalam Gua Hira tu ada batu sempit. Itu memang kerajaan Saudi memang dia tak ubah. Memang dia nak jaga keaslian dia lah. Tapi memanglah kalau kita naik, kita masuk tu memang susah lah, rumit lah. Muat seseorang saja boleh muat dalam lubang tu untuk nak masuk ke dalam Gua Hira itu. Dan dalam Gua Hira itu hanya 1 3 sejadah saja. Jadi bayangkanlah
ketika itu Nabi keseorangan, tiba-tiba lembaga datang menjelma depan dia. Dikatakan dalam setengah riwayat yang lain, Jibril bawa kitab Al-Quran. Kalau kita rujuk dalam hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak dinyatakan kitab, hanya dinyatakan tiba-tiba Jibril muncul sebagai satu lembaga depan Nabi dan suruh Nabi baca Iqra. Tapi kalau kita baca dalam riwayat-riwayat lain, ada menyatakan bersama Jibril itu sebuah kitab. Lalu Jibril pun terus menyuruh Nabi baca Iqra, baca. Tergamam Nabi dalam keadaan ketakutan. Nabi kata dalam keadaan tergetah-getah, ma ana biqari, aku tak tahu membaca, aku tak pandai membaca. Lalu dia mendekati Nabi, dia peluk Nabi. Pelukan yang amat dahsyat sehingga melemaskan Nabi. Ini sahih. Ini cerita ni hadis sahih daripada Imam Bukhari. Kemudian bila Nabi lemas, dia lepaskan Nabi. Lalu kali kedua Jibril kata Iqra, baca. Nabi pun jawab dengan jawapan sama, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Lalu dipeluknya Nabi SAW kali kedua, sehinggalah Nabi lemas pelukan yang amat dahsyat. Lalu lepaskan Nabi SAW. Lalu Jibril kata kali ketiga, Iqra, baca. Maka Nabi jawab dengan jawapan sama, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Lalu dipeluknya Nabi SAW kali ketiga. Ini pelukan ini tuan-tuan ya. Pelukan ini kalau kita belajar dalam ilmu pendidikan, ianya sangat sesuai digunakan kaedah ya. Pelukan. Tapi kalau sesama jantina bolehlah ya. Kalau lainan jantina itu masalah lah ya, masalah. Sekarang ni sekolah rendah pun dah pandai berlaku dah ya. Jadi sesama jantina aje lah. Itu pelukan itu dah. Ia akan datang rasa kemesraan. Dan kenapa Jibril nak suruh Nabi takut? Kerana ini memang kaedah dia. Kaedah bila kita nak mengajar kepada seorang itu, kita kena buat orang yang kita nak ajar itu rasa takut kepada kita. Walaupun kita ni tidak garang, supaya dia hormat kepada kita. Itu kaedah PMP, kaedah pengajaran dan pembelajaran. Itu tuan-tuan. Lepas Jibril peluk Nabi kali ketiga sehingga Nabi lemas, dilepaskan Nabi, barulah Jibril bacakan. Jibril yang bacakan ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi dengar Jibril baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Jibril hilang daripada pandangan mata zahir Nabi, hilang. Tak tahu gimana. Nabi dalam keadaan ketakutan yang amat dahsyat. Lalu Nabi pun terus menuruni batu-batu besar untuk pulang ke rumahnya. Bila sampainya Nabi ke rumahnya, Nabi suruh isterinya selimutkannya. Zammiluni, selimutkan aku. Khadijah ketika itu dia tak tanya Nabi, tak tanya sepatah pun. Kenapa ni abang? Dia tak tanya. Kalau kita tanya dah. Kalau isteri kita mesti tanya. Kalau isteri saya mesti dia tanya, abai we bapa ni, abai we dah. Jadi Khadijah tak tanya. Khadijah terus ambil selimut dan selimutkan Nabi SAW. Bila Nabi rasa tenang, Nabi bangkit, Nabi bangun. Nabi sendiri yang ceritakan kepada isterinya. Ini suami ini memanglah kalau dia ada masalah, dia akan cerita kepada isteri dia. Kita nak cerita kat siapa lagi? Isteri lah yang paling rapat dengan kita. Macam saya mesti cerita kat isteri saya. Tapi saya tengok ramai orang hari ni, si suami ni kalau ada masalah, dia tak suka mana cerita kat isteri dia. Sebab dia ada masalah, bila dia cerita kat isteri dia, maka bertambah lagi masalah. Itu yang berlaku. Maka sebab itulah dia tak cerita. Jadi
Isteri kena ambil peranan lah. Isteri pun sama, bila ada masalah beritahu suami, suami kena bagi semangat lah. Seperti mana Khadijah. Khadijah ni dalam handset saya ni tuan-tuan, banyak soalan-soalan, banyak orang duk cerita masalah suami isteri kan. Saya yalah bagi tahulah sikit-sikit lah, semangat dia kan, suruh dia baca ayat sekian-sekian, itulah yang kita tahu kan. Nak suruh yalah dia rasa ya husnuzon, baik sangka dengan suami dia ataupun dengan isteri dia kan, kena bagi semangat lah. Dia cerita masalah kat saya, masalah yalah siapa tak ada masalah kan. Yang dia minta saya bagi nasihat dia tak tahu ustaz sendiri pun ada masalah. Jadi jadi kita pandai-pandai lah bila orang minta tolong kita, tolonglah dia, tolong dia, tolong tu. Masalah tu semua orang ada masalah belaka. Dia moga-moga Allah Taala buka jalan penyelesaian untuk kita semua. Jadi tuan-tuan, Nabi bagi tahu kepada isterinya, khasyitu ala nafsi. Khasyitu mana aku takut. Khasyitu ala nafsi, aku takut apa yang telah menimpa aku. Jadi bila Khadijah dengar saja cerita Nabi tersebut, Khadijah bagi semangat kepada Nabi. Kalla, bahasa Arab ni kalla kan, kita jumpa dalam Quran kan, kalla ni kata jangan takut, sungguh abang jangan takut abang. Dia positive thinking. Ini peran seorang isteri yang baik. Kalla absyir, bergembiralah abang, bergembiralah. Fa wallahi, demi Allah, la yukhzika Allah abada, Allah Ta'ala tidak akan apa-apakan abang. Kalau kita orang Melayu ni kita sebut abang lah. Orang Arab tu dia samalah juga. Orang Arab tu lagi romantik, dia sebut habibi, kekasih aku. Kita orang Melayu pada juga. Jadi Khadijah bagi semangat kepada Nabi. Kalla absyir fa wallahi la yukhzika Allah abada. Innaka latasilu rahim, sungguhnya abang suka hubungkan tali silaturahim. Wa tasduqul hadis, abang bercakap benar dengan orang. Wa taqrid dhaif, abang memuliakan tetamu. Wa tahmilul kal, abang menanggung penderitaan orang susah. Wa tu'inu ala na'ibil haqq, dan abang juga menolong menegakkan kebenaran. Ini kata-kata semangat supaya suami dia bangkit balik semangat. Ialah bayangkanlah tuan-tuan, satu benda yang tak pernah dilihat tiba-tiba muncul depan kita dan suruh kita baca, lepas tu hilang. Macam mana rasa? Jadi bila Nabi ditenteramkan oleh isterinya, Nabi rasa tenang balik. Dan Khadijah ini bukan setakat itu saja. Dikatakan selepas daripada itu, beberapa hari kemudian, Khadijah ni ambil Nabi, bawa Nabi. Ada riwayat kata Khadijah pergi seorang, ada riwayat yang lain kata Khadijah bawa Nabi pergi berjumpa dengan orang yang paling alim ketika itu, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni seorang yang dikatakan pakar rujuk ketika itu, merupakan ulama besar ketika itu. Beliau ni sepupu kepada Waraqah bin Naufal dan ada hubungan kekeluargaan juga dengan Nabi SAW. Sebab Nabi berkahwin dengan Khadijah ni, ianya ada tali persaudaraan juga, kekeluargaan juga. Di sebelah nenek dia, tok dia, tok nye dia kan, ayah tok apa panggil, tok nye, apa itulah. Jadi Khadijah kata, wahai sepupu aku, dengarlah apa yang nak diceritakan oleh anak saudaramu kini. Anak saudara tu makna Nabi lah. Nabi pun cerita kepada dia. Ketika itu Waraqah ni umurnya telah lanjut, dikatakan mata pun dah tak apa nampak dah, tapi sangat alim. Beliau seorang yang menganut agama Nasrani. Beliau hafal kitab Injil. Kitab Injil ni lebih tebal lagi daripada Quran. Kitab Injil. Dia hafal kitab Injil dan dia dah buat translation ke bahasa Arab ketika itu. Dan kalau kita rujuk dalam kitab, dah banyak dah buku-buku yang dikarang oleh Waraqah bin Naufal dalam bahasa Arab. Jadi bila Nabi ceritakan kepadanya, maka dia kata, ya Muhammad, an-namus, lembaga yang datang jumpa kamu itu ialah Jibril, malaikat Jibril. Dialah juga yang datang kepada Musa, kepada Isa sebelum ini.
dan itu tandanya kamu telah dilantik menjadi Nabi. Wahai Muhammad, kamu ingatlah, suatu hari nanti kamu akan dihalau, diusir oleh kaum-kaummu. Maka Nabi terkejut. Bagaimana aku akan dihalau, diusir oleh kaumku, sedangkan mereka amat menghormati aku? Nabi ketika itu digelar sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah. Al-Amin, orang yang paling amanah. Orang Arab Mekah ketika itu, bila mereka nak simpan harta, mereka akan simpan di rumah Nabi SAW. Mereka tak percaya kepada orang lain, hanya Nabi seorang saja. Nak ceritanya hebatnya penghormatan Nabi ketika itu. Jadi Nabi pelik, Nabi terkejut. Bagaimana? Nabi tanya, aku akan dihalau, diusir oleh kaumku, sedangkan mereka amat menghormatiku. Lalu Waraqah kata, ya Muhammad, tidak ada seorang pun di antara kamu bila dilantik menjadi Nabi dan Rasul, maka pasti mereka akan dihalau, diusir oleh kaum mereka, kerana apa yang mereka bawakan itu amat bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Jika sekiranya usiaku panjang, wahai Muhammad, aku akan menjadi pohon untuk kamu, memberi perlindungan kepada kamu Muhammad. Dan takdir Allah Ta'ala, tidak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Itu ialah cerita sahih, hadis sahih. Kita boleh rujuk dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Itu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, itulah wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu terhenti selama 6 bulan, tak turun-turun. 6 bulan kemudian, lepas itulah baru turun. Dan selepas 6 bulan kemudian, bila turun wahyu kedua, barulah Nabi dilantik menjadi Rasul. Ketika itu usia Nabi tak sampai 40 tahun. Ketika Nabi dilantik menjadi Nabi ketika itu, ketika wahyu turun yang pertama itu, usia Nabi seperti mana yang dikirakan oleh ulama ilmu falak yang terkenal di Mesir. Ulama ilmu falak yang terkenal di Mesir, almarhum Syekh Mahmud Al-Falaki, usia Nabi ketika itu 39 tahun saja. 39 tahun 3 bulan 6 hari. Mereka kira betul-betul usia Nabi ketika itu. Selepas 6 bulan kemudian, barulah Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, itu kisah pertama saya pada pagi ini berkenaan dengan proses penurunan Al-Quran. Al-Quran ini Allah Ta'ala sebenarnya suruh Jibril pergi ambil di Lauh Mahfuz. Lalu Jibril pun pergilah ke Lauh Mahfuz. Jibril minta dengan Israfil. Israfil memang duduk pada tempat tinggi, sebab dia duduk sangka kala. Israfil pun ambil Quran, beri kepada Jibril. Lalu Jibril pun buat turun Al-Quran itu, 114 surah itu, ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia, dipanggil Sama'ud Dunya, ataupun dipanggil Dawafi'un Nujum. 3 nama itu kepada langit dunia, langit ke-7. Jibril buat turun 114 surah sekaligus, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dikatakan ketika itu satu huruf Quran itu besar saiznya seperti Bukit Qaf. Tuan-tuan boleh rujuklah Bukit Qaf tu apa dia dalam search dalam Google. Macam-macam pendapat yang kata besarlah Bukit Qaf ni kan. Satu huruf saja. Nak cerita besarnya kalimah ilahi ini, besarnya kalimah Allah Ta'ala ini. Dikatakan ianya bukan dalam bahasa Arab lagi. Ianya menunjukkan kepada kalam nafsi, kalam Allah Ta'ala. Bila di Lauh Mahfuz itulah barulah ditukarkan kepada kalam lafzi, iaitu dalam bahasa Arab, kerana nak diturunkan kepada Nabi kita yang berbangsa Arab. Itu dia. Dari Lauh Mahfuz turun sekaligus 114 surah ke langit dunia itu belum dalam bahasa Arab. Ianya menunjukkan kepada kalam nafsi, kalam Allah Ta'ala. Dikatakan satu huruf sebesar Bukit Qaf. Sangat besar. Qaf ni tak payah nak bandinglah dengan Gunung Kinabalu, tak payah besar lagi. Besar lagi. Satu-satu huruf saja. Nak cerita besarnya kalam ilahi. Sebab itulah siapa-siapa yang baca amat hebat pahala di sisi Allah Ta'ala. Sangat hebat. Lalu bila di Lauh Mahfuz itu barulah ditukarkan kepada kalam nafsi, kalam lafzi. Kalam lafzi ini dalam bahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil masa lebih 20 tahun, iaitu lebih kurang dalam 23 tahun lah.
dan bermulanya pada malam 17 Ramadan. Ada pendapat kata 24 Ramadan. Dan ayat yang diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 yang kita bacakan tadi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, cerita kedua pada pagi ini berkenaan dengan Badar Kubra. Dua peristiwa ini kita kena ingat dalam bulan Ramadan, kerana ianya merupakan peristiwa besar dalam Islam, dan ianya berlaku dalam bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Kalau hari Jumaat itu dikatakan penghulu segala hari, maka bulan Ramadan dikatakan Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Badar Kubra ini pula, ianya Allah Ta'ala tentukan terjadi pada tahun kedua Hijrah, ketika mana Allah Ta'ala fardukan ibadah puasa. Ibadah puasa, Nabi tak pun pernah puasa ketika di Mekah selama 13 tahun menjadi Rasul. Bila Nabi sampai ke Madinah pun Nabi tak pernah puasa pada tahun pertama. Masuk tahun kedua pada bulan Syaban, barulah Allah Ta'ala turunkan ayat yang selalu kita dengar ustaz-ustaz duk baca, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana difardukan ke atas umat-umat sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Ditentukan juga bila Nabi SAW berpuasa di awal tahun, iaitu pada tahun kedua Hijrah, di bulan Ramadan, juga berlakunya peperangan Badar. Kalau sekiranya pada 17 Ramadan diturunkan Al-Quran kepada Nabi, maka pada 17 Ramadan jugalah berlakunya peperangan Badar. Peperangan yang pertama berlakunya dalam sejarah Islam. Nabi SAW ketika di Madinah, semuanya ada 64 peperangan. 64 peperangan. Ada yang Nabi pergi, ada yang Nabi tak pergi. Semuanya 64 peperangan. Dan peperangan pertama iaitu peperangan Badar. Peperangan Badar ini masa ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Peperangan Badar ini sebenarnya Nabi SAW tak pernah pun nak ajak sahabat-sahabat berperang. Nabi tak pernah berfikir nak berperang. Nabi bermusyawarah dengan sahabat. Nabi kata kita kena pergi tawan satu rombongan pedagang Arab yang dalam perjalanan pulang dari Syam ke Mekah, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Orang-orang Arab ketika itu bila musim panas di semenanjung Arab, mereka akan pergi berdagang ke Syam. Syam pun negara Arab juga, tetapi ianya sejuk. Jordan, Lebanon, Syria itu negara Arab Syam. Sebab itulah orang dia tu ya comel-comel lah. Dia kulit lain lah. Kulit lain, sangat lain lah. Saya pernah pergi belaka tempat-tempat tu, memang lain lah. Jordan ke, Lebanon ke, Syria ke. Tapi yang paling hebatnya Lebanon lah. Lebanon dengan Syria lah. Di Palestin sebahagian dia. Saya masuk Syria gitu dengan Menteri Agama kita sekarang ni, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Masuk dengan dia tu, masuk sampai sempadan Iraq. Sempadan jauh masuk. Pergi jumpa kawan dia. Hebat. Orang lawa-lawa belakang Syria. Lepas tu pula dia punya keadaan cuaca dia Syria ni, kalau kita pergi sana, dia pelik sikit. Kalau kita duduk kat sana, kat kampung sana, kita pergi belakang rumah orang Arab dekat Syria, rasa kita duduk belakang rumah kita dekat sini. Cuaca dia ada cuaca tu macam gitu. Ada. Sebab itulah rupa orang dia tu ada yang rupa macam Melayu pun ada. Orang putih pun ada. Muka macam muka orang Arab. Itu banyaklah. Tapi pelik sikit Syria ni. Syria, Lebanon. Ini orang lembut-lembut sikit lah. Jadi mereka orang Arab ni banyak duduk di Syam, kawasan Syam, berniaga di sana. Sebab musim panas di semenanjung Arab ni lama, jadi mereka akan pergi berdagang ke Syam lah. Bila mereka berdagang lama, mereka akan pulang bawa hasil yang banyak.
Bila musim sejuk di Semenanjung Arab, musim sejuk di Semenanjung Arab ni dia tidak lama. Bila musim sejuk saja di Semenanjung Arab, mereka akan pergi berdagang ke Yaman. Yaman tu panas. Dia lagu tu. Jadi Abu Sufyan ni bersama rombongan pedagang-pedagangnya akan balik ke Mekah dan melalui jalan Badar. Badar ni di antara Mekah dengan Madinah. Lebih kurang dalam 200 km, 150 hingga dalam 150-200 km dari kota Madinah. Nabi SAW pakat dengan sahabat nak sekat rombongan pedagang Arab tersebut, nak rampas hasil dagangan mereka. Nabi bukan lanun, tapi Nabi nak menuntut bela. Ketika Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah, mereka tinggalkan semua harta mereka di Mekah, dan harta mereka semua telah dirampas oleh orang musyrikin Mekah. Jadi Nabi nak ambil hasil dagangan mereka itu bukannya banyak mana pun jika nak dibandingkan dengan apa yang telah mereka rampas daripada harta orang Islam. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya tu, ketika itu memang kaya lah. Di Mekah pun dia lah orang paling kaya, dikatakan orang paling kaya juga walaupun dia orang Islam. Dia tinggalkan semua harta benda dia, yang dia bawanya selai sepinggang sahaja, semua dirampas hartanya oleh orang musyrikin Mekah. Jadi Nabi nak ambil hasil dagangan itu saja. Abu Sufyan ni dia mendapat perkhabaran daripada mata-mata gelap dia. Ketika itu dah pun ada mata-mata gelap. SB, sahabat baik ni dah ada dah ketika itu. Jadi bila dia tahu Nabi kita Muhammad SAW nak sekat rombongan pedagangnya di Badar, maka cepat-cepat dihantar utusan ke Mekah bagi tahu kepada pemimpin Mekah ketika itu Abu Jahal, supaya siapkan bala tentera dan terus mara ke Badar untuk halang Muhammad, memerangi Muhammad. Tuan-tuan, pada masa yang sama Abu Sufyan juga telah menggunakan jalan lain untuk balik ke Mekah. Abu Sufyan menggunakan jalan pesiram pantai, jalan yang jauh, memang jauh. Kita kalau pergi Mekah, Madinah tak jumpa pantai, memang kawasan tu padang pasir. Kalau kita melalui pesiram pantai ni, masuk ke Jeddah tu kan, ke Riyadh jauh, walaupun jauh mereka rasa selamat. Dan bila Abu Sufyan merasakan mereka telah selamat daripada Nabi kita, lalu sekali lagi Abu Sufyan hantarkan utusan ke Mekah. Ketika itu Abu Jahal bersama bala tenteranya seramai 1000 orang, ada juga kata 1300 orang, sedang mara ke Badar. Abu Sufyan minta utusannya bagi tahu kepada Abu Jahal supaya balik semula ke Mekah. Baliklah, tak payah datang sebab kita telah selamat. Tetapi bila Abu Jahal mendengar perkhabaran tersebut, Abu Jahal tetap menyatakan, wallahi, demi Allah. Dia bersumpah. Dia bersumpah. Abu Jahal pun bersumpah juga, wallahi. Ini orang Arab ni tak kira siapa, dia tak kira Islam ke bukan Islam, dia bersumpah. Biasalah orang Arab ni, dia adat dia. Dulu masa saya belajar dulu di sana, tuan rumah saya Arab Kristian. Pelik lah Arab Kristian. Ada Arab 5%. Di Jordan tu 5% orang Arab Kristian. Nasib baik tak masuk Yahudi ya, tuan-tuan. Ada juga. Sumpah ni biasa. Sumpah ni wallahi ni biasa, wallahi. Kita tidak biasa, kita orang Melayu. Tapi jangan membiasakan begitu. Abu Jahal pun bersumpah juga. Abu Jahal kata, wallahi demi Allah, la narji', kami tidak akan kembali balik ke Mekah hatta na'tiya Badran, sehinggalah kami sampai di Badar. Di sana kami akan meraihkan kemenangan kami. Wa nashraba khamra, kami akan minum arak sepuas-puasnya. Kami akan berpesta. Wa nat'amat ta'am, kami akan sembelih unta. Unta dia bawa 700 ekor, tuan-tuan. Dia sembelih unta, nak sembelih unta, nak berpesta. Wa nasma'al ghayan, kita akan dengar nyanyian. Memang orang Arab ketika itu bila mereka pergi perang, mereka akan bawa penari golek untuk nak menambahkan semangat mereka. Bila pesta ni nak meraihkan kemenangan, syukurlah. Dia yakin bahawa dia menang. Begitu, itu maksud dia. Hatta tasma' Arab, sehinggalah orang-orang Arab di sekeliling kita ini mengetahui akan kehebatan kita. Hatta tasma' Arab bidzalika fala tazalu tuharibuna abada, dan mereka itu tidak akan berani untuk melawan kita buat selama-lamanya. Bongkak, sombong, angkuhnya Abu Jahal. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, kita ni jangan sekali-kali ada rasa sombong, bongkak, angkuh. Sesiapa yang ada rasa bongkak, sombong, angkuh, itu ialah menyamai
perangai Abu Jahal. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas. Jangan sekali-kali bila mana kamu keluar daripada tempat kamu, walaupun kamu pakai kereta besar, jawatan tinggi, kamu ada rasa hebat, bangga. Ini perangai Abu Jahal. Batara wa ria'an nas, dan menunjuk kepada manusia. Jangan. Lalu diringkaskan cerita, tuan-tuan, masa ada 2-3 minit lagi. Diringkaskan cerita. Bila Nabi mendapat perkhabaran bahawa yang datangnya bukannya Abu Sufyan, tetapi yang datangnya ialah bala tentera Badar, bala tentera musyrik Mekah yang diketahui Abu Jahal. Lalu Nabi telah bermusyawarah dengan para sahabat. Nabi kata, kita nak buat macam mana? Kita nak berperang ke tidak? Lalu sahabat-sahabat kata, kita kena berperang ya Rasulullah. Kita kena perang, kita kena jaga maruah Islam kita. Kami tidak akan gentar dan kami tidak akan lari. Kami akan tetap bersamamu ya Rasulullah, sebagaimana orang-orang Yahudi bersama dengan Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Semangatnya orang Islam, tuan-tuan. Lalu dikatakan ketika itu sahabat-sahabat Nabi yang bawa pedang ni hanya beberapa orang saja. Sebab Nabi keluar daripada Madinah, Nabi bukan nak pergi perang. Bila Nabi putuskan kita berperang, maka sahabat-sahabat pergi ambil pelepah tamar, patahkan tahan tamar, ambil pelepah dia, buat senjata. Nak ceritanya, kerdilnya ketika itu, lemahnya ketika itu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 123, walaqad nasarakumullahu badrin, dan demi sesungguhnya dialah Allah Ta'ala yang telah memberikan pertolongan kepada kamu Muhammad di dalam peperangan Badar. Wa antum adillah, ketika itu kamu amat lemah, jumlah bilangan kamu juga amat sedikit berbanding pihak musuh. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tashkurun, moga-moga kamu menjadi hamba yang bersyukur. Tuan-tuan, bila Nabi berhadapan dengan tentera musyrikin Mekah, Nabi keadaan yang amat ketara, perbezaannya amat ketara. Bayangkanlah, orang kafir dia bawa kuda 200 ekor. Orang Islam hanya ada 4 ekor kuda. Setengah riwayat kata 2 ekor. Unta di pihak musuh ada 700 ekor, di pihak Islam hanya 70 ekor saja. Orang kafir bilangannya cukup ramai, 1000 orang, ada riwayat kata 1300 orang, dengan lengkap baju besi. Adapun di pihak Islam hanya pakaian biasa saja. Itu pun jumlah 313 orang saja. Dikala itulah Nabi SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Dikatakan Nabi berdoa sehingga menampakkan keputihan ketiak dia. Sungguhnya Nabi berdoa. Nabi berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intuhli hadhil asabah min ahli Islam, fala ta'bad ba'd fil ardi abada. Ya Allah, engkau buktikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku ya Allah. Ya Allah, engkau datangkanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya kekalahan, kehancuran ini ianya di pihak tentera Islam, maka kamu tidak akan lagi disembah selepas ini di atas muka bumi ini buat selama-lamanya. Nabi terus berdoa dan berdoa, tuan-tuan. Dikatakan Nabi berdoa malam tu sampai pagi esok Nabi berdoa. Bukannya berdoa sekali Allah Ta'ala bagi terus. Ini Nabi kita Muhammad SAW, tuan-tuan, berdoa daripada malam sampai pagi esok. Pagi esok tu pagi berlaku peperangan. Allah Ta'ala bukan bagi terus. Ini kita doa 10 minit pun rasa lama tu. Tu imam duk doa sekejap ya. Oh lama tu imam doa. Biar akulah pula jadi tu imam. Doa ni tuan-tuan lama sikit pun tak apa. Kalau tak nak lama pun doa banyak kali. Nabi berdoa angkat tangan direct, tak turun-turun. Dikatakan Nabi sungguhnya berdoa, kain selendang dipakai di bahu Nabi. Kain selendang ni yang saya pakai ni sebenarnya sunnah. Ini bukan style ni. Ini bukan yahanana ni. Ini memang sunnah. Kain selendang yang dipakai di bahu Nabi tu jatuh ke bawah, jatuh atas pasir. Jatuh. Abu Bakar tengok, Abu Bakar ambil kain selendang Nabi letak balik.
Abu Bakar kata cukuplah ya. Sungguhnya Nabi berdoa tuan-tuan. Nabi ulang doa yang sama supaya Allah Ta'ala datangkan pertolongan. Lalu Allah Ta'ala menjawab permintaan Nabi SAW dalam suratul Anfal ayat yang ke-9. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah wahai Muhammad, di ketika mana kamu semua meminta pertolongan kepada Tuhan kamu, fastajaba lakum, maka telah pun diperkenankan doa kamu itu daripada Tuhan kamu. Anni mumiddukum, bahawasanya aku tambah bilangan kamu, bi alfin, dengan menurunkan 1000 malaikat, bi alfin minal malaikatil murdifin, dengan turunnya 1000 malaikat dari langit datang berbondong-bondong menerkam mereka. Kalau kita rujuk dalam surah Ali Imran ayat 124, Allah Ta'ala menyatakan, ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin, diturunkan kepada kamu 3000 malaikat. Mula-mula 1000, lepas tu 3000. Dalam surah Ali Imran ayat 125, Allah Ta'ala berfirman, yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, ditambah jumlah bilangan kamu Muhammad dengan diturunkan 5000 malaikat. Oh hebat tuan. Musawwimin, di mana malaikat itu turun tu ada tanda wahai Muhammad. Kamu boleh mengenalinya. Hanya Nabi kita seorang saja yang nampak. Di antara tanda-tanda malaikat ketika turun dari langit, kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir, para ulama kata ia hanya dua tanda. Yang pertama, malaikat pakai serban. Seperti saya pakai serban, tapi bukan cara saya macam serban lah. Ada cara pakaian dia lah. Pakai serban tu ada macam-macam cara. Tapi pakai serban ni sunnah lah. Bukan sunnah Nabi saja, pakaian malaikat juga. Pakaian malaikat. Saya pun pagi ni pakai serban ni. Ambil sunnah. Nak cerita pasal perang Badar. Cumanya pakai serban ni elok lah kan. Orang yang semayang pakai serban pahalanya lebih lah, Nabi kata, daripada orang yang tidak pakai serban. Ialah orang yang pakai piyah pun boleh pahala juga daripada tak pakai langsung. Tak pakai langsung itu dah. Jadi ini pakaian malaikat. Yang kedua, malaikat naik kuda bersayap. Ianya memang didengari oleh sahabat, walaupun sahabat tidak lihat. Tapi ketika sahabat sedang bertempur dengan musuh, tengok kepala musuh, leher musuh dah terkelih. Nak tibas, tengok terkelih dah. Siapa punya kerja? Kerja malaikat. Dan mereka dengar kilauan kuda. Ini nak ceritanya tuan-tuan, kekuatan doa di bulan Ramadan. Maka sebab itulah tuan-tuan, mengakhiri kuliah subuh kita pada pagi ini, kita perbanyakkanlah doa kepada Allah Ta'ala. Berbanyakkanlah doa kepada Allah Ta'ala. Doa kita dalam bulan Ramadan ini tidak ada hijab, tidak ada dinding. Dan jangan pula doa sekali doa je. Kena doa banyak kali lah. Walaupun benda sama, tapi berulang kali. Seperti mana Nabi kita berdoa berulang-ulang kali, banyak kali. Walaupun Nabi sendiri, bukannya Allah Ta'ala beri tu, tidak. Jadi bila kita berdoa banyak kali ni, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Fastajab, Allah Ta'ala akan mustajab doa itu. Mungkin doa yang kedua kita Allah Ta'ala mustajab, ataupun doa yang ketiga. Jadi berulang-ulang. Mustajab ni mana Allah Ta'ala bagi terus. Allah Ta'ala bagi terus. Kalau doa tu makbul, Allah Ta'ala bagi, tapi lambat sikit. Doa ni dia ada 3 status dia. Tolak, tak bagi langsung. Ini mungkin atas sebab kita lah. Adalah sebab-sebab tu kita makan benda haram contohnya kan. Itu dia. Pakai yang kita harap. Yang kedua, Allah Ta'ala makbul, bagi tapi lambat. Mungkin bertahun-tahun. Mungkin di akhirat nanti Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, yang terbaik ialah mustajab. Mustajab ni bagi terus lah. Seperti mana yang kita doa ketika hari Jumaat, ketika khatib di antara 2 khutbah kan, khatib duduk kan sekejap dalam seminit tu kan. Masa tu kalau kita berdoa, hebat. Kalau kita rujuk perbahasan ulama, hari Jumaat ni ada waktu mustajab. Tapi tak tahu bila. Ada ulama kata sebelum nak habis waktu Jumaat, hari Jumaat, sebelum masuk waktu maghrib malam Sabtu. Ada kata lepas subuh. Tapi banyak ulama kata di antara 2 khutbah. Sebab itulah bila khatib duduk sekejap seminit tu tak lama kan, kita berdoa lah. Tapi nak berdoa apa seminit? Sebab itulah
ulama dia bagi formula, kita baca salamun qaulam min rabbir rahim kan. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. 3 kali baca. Itu ucapan salam Allah Taala dalam syurga. Itulah nikmat yang paling besar, nikmat redha kan, yang kita duduk doa tu kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon redha-Mu ya Allah dan juga syurga-Mu. Redha itu ialah salam tu. Salamun qaulam min rabbir rahim. Itu Allah Taala bila kita duduk dalam syurga nanti, Allah Taala datang nak memperlihatkan wajahnya kepada kita. Lalu mula-mula sekali Allah Taala ucap assalamu alaikum ya ahlal jannah, iaitu salamun qaulam min rabbih. Itulah dikatakan redha, keredaan Allah Taala. Sebab itulah salam ni benda besar. Kita ucap salam ni satu benda yang sangat besar. Kita doakan agar Allah Taala selamatkan dia, tenangkan dia, damaikan dia, pelihara diri dia, keadaan diri dia, dijauhi daripada wabak penyakit termasuk COVID-19. Ini salam. Jadi banyakkanlah salam. Dan bila orang bagi salam kepada kita, kita kena jawablah salam. Waalaikumsalam. Sunat kita jawab tu panjang sikit lah. Kalau dia bagi salam assalamualaikum, kita jawab, sunat jawab waalaikumsalam warahmatullah. Nah, panjang sikit lah. Kalau dia salam, dia ucap salam assalamualaikum warahmatullah, kita disunatkan jawab lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa maghfiratuh wa ridwanuh kan. Itu dia. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita sebut salamun qaulam min rabbir rahim 3 kali. Lepas tu kita baca doa Allahumma sallimni warhamni. Ya Allah, engkau selamatkanlah aku dan kasihanilah aku. Sebut 3 kali. Salamun qaulam min rabbir rahim 3 kali. Lepas tu kita sebut Allahumma sallimni warhamni juga 3 kali. Bila kita sebut yang tu semua apa yang terbuku di hati kita, di fikiran kita, semua itu insya-Allah Allah Taala mustajabkan belaka. Tak perlu kita sebut satu-satu doa. Cukup yang tu saja. Sebab khatib pun duduk sekejap je, seminit kan. Ini penting tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian Doa ni bulan Ramadan cukup istimewa, dan selain daripada hari Jumaat, doa yang sangat istimewa pada hari Jumaat pada bulan Ramadan ini ialah sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa, Nabi SAW bersabda sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Amr, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Lis-shaimi inda iftarihi, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika dia nak berbuka puasa, dakwatan mustajabah, doanya itu mustajab sangat-sangat. Mustajab sangat-sangat ketika nak berbuka puasa. Kalau boleh kita ambil lah masa setengah jam ke, paling tidak pun 5 minit. Nah, makna kita berdoa juga macam mana pun. Kita berdoa ni tak semestinya kita angkat tangan. Ibu-ibu dekat dapur pun boleh berdoa ketika duduk kacau bulai tu. Ya Allah, suami aku garang, ya Allah, lembutkan hati suami aku, ya Allah. Boleh tak buat. Kita pun sama boleh berdoa, ya Allah, isteri aku tu tak dengar kata, ya Allah, ya Allah, lembutkan hati dia. Contohnya doa tak semestinya kita angkat tangan, asalkan doa. Kita ambil waktu mustajab itu, waktu yang mustajab itu. Fakana Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu idza aftara jam'ah lahu wa waladahu wa wada'a. Maka sebab itulah Abdullah bin Amr ketika mana dia nak berbuka puasa, dihimpunkan anak isteri dia, maka dia berdoa. Jadi doa apa yang terbaik? Doa apa yang terbaik? 10 saat tuan-tuan, cerita last. Doa yang terbaik ketika kita nak berbuka puasa sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW ialah apa? Kita sebut Allahumma inni as'aluka birahmati. Ini kita bagi tips. Ya Allah, aku minta kepadamu rahmatmu, ya Allah. Rahmat ni makna dia semua sekali termasuk. Rahmat ni bila sebut rahmat, umum rahmat. Rahmat ni makna dia bukan setakat kasih sayang saja, rezeki murah, hati tenang, jiwa lapang, keberkatan hidup. Itu makna rahmat. Dijauhi daripada wabak penyakit, itu makna rahmat. Semua rahmat. Kita ambil poin-poinnya. Rahmat, minta rahmat.
Walaupun ada orang tu suami dia nama Rahmat, tak apalah, Rahmat pun bini suami dia eloklah. Tapi kita minta rahmat dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, berikan aku rahmat, ya Allah, rahmat. Rahmat ni mengandungi semua sekali. Rahmat, bukan kata kasih sayang saja. Yang kedua, allati wasi'at kulla syai'in, rahmatmu yang telah meliputi segala sesuatu itu, antaghfirli, ampunkan dosa-dosa aku. Jadi minta rahmat Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Itulah doa yang terbaik yang Nabi ajar kepada kita sebelum kita berbuka puasa. Itu tuan-tuan, kalau kita nak doa apa pun doalah. Tapi ketika itulah waktu yang sangat mustajab, kerana di antara kita dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab, tidak ada dinding. Direct terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya minta maaf tuan-tuan jika sekiranya ada ambil masa sikit tuan-tuan, jika terlebih masa beberapa minit, saya minta maaf. Dan jika sekiranya ada terkasar bahasa, suara kuat dan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak. Jangan marah ke ustaz. Tak tolong jangan marah ke ustaz. Tok guru saya pesan, kalau siapa-siapa marah ke ustaz ataupun rasa nak marah, tak marah lagi, rasa nak marah, maka pendek umur. Jadi saya harap tuan-tuan semua panjang umur lah, panjang umur lah insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aljam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras, ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada penyakit baras, penyakit sopak, ya Allah. Wal junun, penyakit gila, ya Allah. Wal juzam, penyakit kusta, ya Allah. Wa min sayyi'il asqam, dan semua penyakit-penyakit yang bahaya yang berjangkit, ya Allah. Allahumma kshif 'annal bala, ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada bala-Mu, ya Allah. Wal wabak, dan wabak penyakit, ya Allah. Wal ghala, dan segala kesusahan-kesusahan yang menimpa kami, ya Allah. Wa corona virus, ya Allah, dan virus corona, ya Allah. Ma la yakshifu ghairu, tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan ini semua melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma dfa'anna hadzal bala, ya Allah, Engkau angkatlah bala ini, ya Allah, daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesemuanya, ya Allah. Engkau angkatkanlah, ya Allah, Engkau angkatkanlah, ya Allah. Allahumma dfa'anna hadzal bala wal waba wal ghala wal marad wasyada'id wal niqam wal fitan wal mihan wal fahsya'i wal munkar ma dhahara minha batan bi'azizika ya jabbar ya qahar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan, pada pagi ini saya nak buat sedikit pengumuman. Sekarang ni saya bersama dengan beberapa orang kawan saya sedang kumpulkan dana untuk pembinaan masjid, di Kemboja. Tempat itu belum lagi ada masjid, tempat yang tidak ada masjid. Jumlah penduduknya di situ lebih kurang dalam 1,200 orang, tapi perlukan sangat-sangat masjid. Dan insya-Allah lepas raya nanti kita akan mulai bina, dan ianya tidak banyak mana pun, dalam dekat-dekat RM300,000 sahaja, untuk memuatkan 500 hingga 600 orang. Jadi pada pagi ini saya nak bukalah peluang kepada sahabat-sahabat semua, kerana mereka di sana amat memerlukan. Mereka tidak minta, tapi mereka berhajat sangat-sangat kepada tempat ibadah untuk mereka dapat sama-sama sembahyang, dan mereka menganjurkan pelbagai program di sana. Di sana alhamdulillah mereka cukup jaga agama. Kalau kita pergi ke sana, bila nak masuk waktu penuh datang sembahyang, penuh lelaki perempuan, mereka cukup jaga guna apa yang kita berikan kepada mereka. Ini yang menyebabkan saya dan beberapa orang kawan saya terasa nak buat. Dan kita nak buat ni, kita kena ajaklah sahabat-sahabat lain supaya pakat buatlah ke, dengan kita hulurkan sedikit sumbangan. Itu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, pada pagi ni saya nak bukalah peluang kepada semua sahabat-sahabat, siapa yang nak buat wakaf masjid ini, bolehlah tuan-tuan masukkan ke dalam tabung dekat belakang sana. Tabung yang disediakan sendiri oleh pihak masjid, ataupun tuan boleh beri kepada saya, ataupun nak ambil nombor akaun pun boleh, akaun Badan Amal Al-Khairiyah,
Itu ada kawan saya tu, Syekh Solehan tu. Beliau memang selalu dengan saya. Beliau salah seorang AJK saya. Jadi kita pakat-pakatlah tuan-tuan Moga-moga Allah Ta'ala akan bina mahligai untuk kita di akhirat nanti. Man bana lillahi masjidan, sesiapa yang bina masjid kerana Allah Ta'ala, yabtaghi bihi wajillah, kerana mengharapkan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, sebelum dia meninggal, dia bina sebuah masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah, nescaya Allah Ta'ala akan bina baginya mahligai dalam syurga. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih ni maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sekali. Kalau hadis tu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari sahaja ataupun Muslim sahaja, ini muttafaqun alaih. Buat Imam Bukhari, Imam Muslim sekali. Bina masjid atas muka bumi ini sebelum kita meninggal dunia, Allah Ta'ala akan bina bagi kita mahligai dalam syurga. Dah siap mahligai kita dalam syurga, kita tak sampai lagi, dan kita akan pasti ke sana insya-Allah. Jadi saya nak buka peluang. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kami nak bina masjid macam mana? Kami nak makan pun ala kadar ya Rasulullah. Maka Nabi kata, kamu bagi sekadar yang kamu mampu. Walau kama fasiqatatin, man bana masjidan walau kama fasiqatatin li baydha banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis sahih riwayat Ahmad, sanad sahih. Kalau kamu bagi sekadar boleh buat tempat sarang burung bertelur pun. Sekadar tempat sarang burung bertelur kecil ada. Besar mana ya? Itu pun dah memadai untuk Allah Ta'ala binakan kamu sebuah mahligai dalam syurga. Jadi alangkah eloknya lah kalau kita hadiahkan kepada ibu kita, niatkan wakaf ini untuk ibu kita, ayah kita yang telah meninggal dunia. Moga-moga mereka di sana aman dan damai di sana. Dan kita hantarkan mahligai untuk mereka, tuan-tuan. Mereka bina masjid dekat sana sekejap saja, 3 bulan. 3 bulan paling lama pun 4 bulan. Tempat kita ni bertahun-tahun juga kan. Sekejap ya. Jadi nak dapat mahligai ni sekejap saja, tuan-tuan. Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf sekali lagi, tuan-tuan, kerana masa buat pengumuman. Minta maaf banyak-banyak ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesiapa juga yang nak bagi zakat, saya boleh terima. Selain daripada zakat fitrah. Selain daripada zakat fitrah, saya tak ambil lah. Itu saja.